pagi saya ucapkan kepada para guru iaitu Encik Safwan, Puan Rozani dan rakan-rakan sekalian. Saya dari kumpulan K17 yang terdiri daripada 10 ahli iaitu Jeremy Awinkin, Ung Kah Wen, Chong Sing Yi, Wong Heng Yao, Fu Yi Jun, Dakshan Murty, Valerie Tan, Kwek Chen Wen, Su En Yong dan Heng Yi Ki. Hari ini, kami sebagai satu kumpulan akan membentang tentang bab 4.2 iaitu Sabah dan Sarawak menuntut Perjanjian 20. Perjanjian Malaysia yang dibuat pada tahun 1963 merupakan satu persetujuan yang telah disepakati antara pemimpin Tanah Melayu dan Sarawak yang dikenali sebagai Perkara 20 bagi Sabah dan Perkara 18 bagi Sarawak. Negeri Sabah dan Sarawak telah bersetuju kepada beberapa perjanjian yang dikenali sebagai Persefahaman 20 Perkara yang memberikan Sabah dan Sarawak pemerintahan sendiri. Persefahaman 20 perkara ini adalah asas kepada jalinan dan melindungi hak penduduk Sabah dan Sarawak. Beberapa perkara yang agak panas dalam perjanjian tersebut akan diberi perhatian dan komen akan menyusul berdasarkan pemerhatian terhadap keadaan semasa. Agama. Tiada bantahan terhadap Islam sebagai agama kebangsaan Malaysia, tetapi Sarawak sepatutnya tidak mempunyai agama rasmi. Segala bidang kuasa Melaya yang berkaitan dengan Islam tidak patut dikuatkuasakan di Sarawak. Kerajaan Negeri Sarawak meneruskan program Penang Islamkan tanpa mempedulikan perasaan sensitif penganut Kristian dan agama lain. Pendekatan Penang pengislaman menyebabkan ramai beranggapan bahawa Islam adalah agama rasmi Sarawak. Hal ini telah menarik perhatian Bumiputra bukan Muslim yang mendapati pendekatan yang lebih terhadap peranan Islam walaupun ia bukan agama kebangsaan negeri. Kedua adalah bahasa. Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan bagi persekutuan. Bahasa Inggeris boleh diteruskan dalam tempoh 10 tahun selepas Hari Malaysia. Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa rasmi Sarawak untuk pelbagai tujuan negeri dan persekutuan tanpa had masa. Pertama ialah Pegawai Kerajaan Persekutuan yang beroperasi di Sarawak menegaskan bahawa semua komunikasi mesti menggunakan bahasa Malaysia. Contoh yang kedua ialah Kementerian Pelajaran mahukan semua pelajar lulus dalam bahasa Malaysia sebelum meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kesan yang dapat dilihat daripada perkara tersebut adalah semua arahan tersebut boleh digunakan di Malaya. Di Sarawak pula berjabatan tersebut patuh akur dengan Persefahaman 20 perkara. Usaha dalam mewujudkan jalinan nasional memang harus ada tetapi persefahaman tersebut harus juga dihormati. Perkara ketiga, Immigration. Sabah dan Sarawak boleh mengawal kemasukan dan kemastautinan mereka yang bukan orang Sabah dan Sarawak ke dalam negeri-negeri tersebut. Kawalan imigresen terhadap sebarang tempat di Malaysia dari luar memang tugas kerajaan pusat, tetapi kemasukan ke Sarawak perlu juga mendapat kebenaran dari kerajaan negeri. Kerajaan pusat tidak boleh diberi kuasa penuh mewakili kerajaan negeri untuk meluluskan kemasukan ke Sarawak kecuali atas bidang keselamatan. Sarawak harus mempunyai kuasa sepenuhnya selain dari pergerakan penjawat awam kerajaan persekutuan dari tempat lain di Malaysia. Keempat adalah pelajaran. Sistem pendidikan dan pelajaran di Sarawak harus dikekalkan kerana ia adalah di bidang kuasa pentadbiran negeri. Dalam rancangan Malaysia ke-9, sejumlah 9 bilion diperuntukkan untuk menaik taraf dan membina sekolah baru. Kontrak membaik pulih dan pembinaan juga dikawal oleh kerajaan persekutuan. Orang Islam dilantik untuk menjadi guru besar dan pengetua di sekolah Mubalik Kristian. Ini tidak sepatutnya berlaku di Sarawak. Perkara kelima, tanah hutan kerajaan tempatan dan lain-lain. Perundungan persekutuan di dalam Majlis Tanah Kebangsaan National Land Council tidak boleh digunakan pakai di Sarawak. Oleh itu, Majlis Kebangsaan National Council untuk kerajaan tempatan juga tidak seharusnya dipakai. Banyak permintaan untuk menaikkan royalti kepada 20% pula tidak pernah dilayan oleh PM. Itulah harga yang patut dibayar atas kesilapannya dan dia akan kehilangan undi daya. Sekiranya PM ingin menjadikan Sarawak sebagai jelapan padi, diharap para pelabur tidak akan merampas hak
milik tanah di Sarawak. Pelabur tidak perlu memiliki tanah, mereka cuma perlu membayar sewa kepada kerajaan dan menjumpai pekerja tempatan serta memelihara alam semula. Jadi bagi menampakkan pertanian raksasa ini, berilah kontrak dan latihan kepada penduduk tempatan. Dalam Perjanjian 20, perkara ke-6 ialah kedudukan istimewa penduduk asli. Pada prinsipnya, penduduk asli Sarawak harus menikmati hak istimewa sejajar dengan hak yang dinikmati oleh Melayu di Melaya. Tetapi perkara ini sering dilupakan oleh mereka. Ramai penduduk Semenanjung beranggapan yang Dayak adalah bukan bumi putera. Isu ini kerap diungkit apabila bumi putera bukan Muslim membeli hak tanah mengikut kuota bumi putera. Seterusnya ialah perkara ke-7, wakil di Parlimen. Jumlah penduduk Sarawak seharusnya diambil kira dengan saiz dan potensinya. Sememangnya, Sarawak memberi 30 ahli parlimen di bawah Barisan Nasional. Permintaan Sarawak untuk memberi kelebihan dalam pemilihan jawatan Menteri Kabinet tidak diendahkan oleh Perdana Menteri. Sebagai balasan, Kerajaan Persekutuan memberi Sarawak RM1 bilion untuk pembangunan yang diuruskan oleh Jabatan Perdana Menteri. RM1 bilion ini adalah peruntukan untuk pertolongan atau satu bentuk rasuah untuk membeli sokongan rakyat. Sememangnya, PN membeli undi. Dengan ini, kami sekumpulan telah menamakan pembentangan kami tentang bab 4.2 iaitu Sabah dan Sarawak menuntut Perjanjian 20. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin untuk hari ini.